أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, para muslimin muslimat, sidang netizen dirahmati Allah sekalian. Menyambung kita kepada perbincangan surah Al-Fatihah yang telah kita buat dalam beberapa kuliah sebelum ini, iaitu pada bahagian yang ketiga, jumlah ayat surah Al-Fatihah. Dan para ulama sepakat bahawa surah Al-Fatihah ni ada 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, iaitu dalam surah Al-Hijr. Sesungguhnya surah kami telah berikan kepada kamu 7 ayat yang diulang-ulang, yakni surah Al-Fatihah. Illa annahum ikhtalafu fil ayati as-sabi'ah, kecuali para ulama khilaf pada ayat ke-7. Faman ja'ala al-basmalah ula ayatiha, siapa-siapa yang menjadikan basmalah bismillahirrahmanirrahim awal ayat, iaitu dalam kuliah yang telah lepas kita bincangkan, ada para ulama yang kata bismillah adalah satu ayat daripada surah Fatihah. Yang kedua kata bahawa dia bukan daripada surah Fatihah. Jadi bagi mereka yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim satu ayat, maka Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dia akan menjadi ayat yang ke-7. Satu ayat. Bagi mereka yang menjadikan bismillah ini bukan ayat daripada surah Fatihah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ayat ke-6. Kemudian ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Jadi ulama sepakat tentang 7 ayat, tetapi sama ada bismillah itu termasuk ayat ataupun tidak. Jadi kesimpulannya ialah siapa yang kata bismillah termasuk, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat yang ke-7 sepenuhnya. Siapa yang kata bismillah bukan ayat daripada surah Fatihah, maka dia akan menjadi ayat ke-6 siratal ladzina an'amta 'alaihim di situ. Kemudian ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i khususnya, mengatakan bahawa ayat ke-7 ialah ayat sepenuhnya daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim sehingga waladdallin. Itu pandangan yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Baik. Dalam keadaan ini,
Bagaimana kalau seseorang itu wakaf pada siratal ladzina an'amta alaihim? Wakaf situ juga. Macam mana nak buat? Baik, muslim rahmati Allah sekalian. Kalau dia sengaja-ngaja wakaf di situ, maka itu tidak eloklah. Kalau nak kata makruh, kerana dia cukup nafas tapi sengaja nak wakaf di situ, itu tidak berapa elok. Cuma kalau dia wakaf di situ dalam keadaan nafas tak cukup, itu cerita lain. Dia bukan sengaja nak wakaf, tahu pun tentang satu ayat pada pandangan mazhab kita, cuma oleh kerana dia ni orang tua, tak mampu nak pergi lagi lah, maka dengan sebab itu tuan-tuan boleh saja diwakaf dengan pandangan qurra yang lain, iaitu di situ dikira sebagai wakaf jaiz, dan juga wakaf hasan. Jaiz boleh, hasan boleh. Dua wakaf ini, mana kedua-duanya boleh diwakaf. Kalau hasan tadi tak aula ataupun eloknya disambung. Ala kulli hal, dengan semua pendapat tersebut bersetuju bahawa sambung hingga ke akhir adalah lebih baik. Baik. Kemudian tuan-tuan, berkenaan dalam wakaf surah Fatihah. Katakanlah khususnya kalau bulan Ramadan, baru ni kita menyambut Ramadan, imam-imam tarawih ni nampaknya terpaksa jadi imam kat rumah lah. Termasuklah imam-imam yang dapat pelantikan baru menjadi imam-imam di rumah. Baik, kalaulah dia nak baca, paling baik ialah baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Satu ayat demi satu ayat. Itu paling baik, nombor satu. Sehinggalah ke ayat ke-7. Yang kedua ialah, kalaulah dia nak sambung, boleh ke tidak? Jawapan ni kalau dia nak cepat sikit, dia boleh sambung tuan-tuan, tetapi dipanggil dengan wakaf 4 atau wakaf 3. Wakaf 4 ini ialah wakaf kufah. Kaf, waw, fa, tak marbutah. 4. Kufah. Jadi wakaf kufah ini adalah wakaf yang disebutkan oleh para ulama qurra, iaitu boleh wakaf dengan wakaf kufah ini. Nyambungnya macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Din, wakaf kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in wakaf ketiga. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin wakaf ke-4. Jadi adanya Ar-Rahim, Din, Nasta'in dan Dhalin. Keempat-empat wakaf ini, empat tempat ini dipanggil wakaf tam, bagi wakaf sempurna bagi pandangan qurra ataupun ulama Kufah. Boleh tuan, ulama Kufah. Kemudian yang kedua ialah pandangan ahli Madinah, ulama-ulama qurra Madinah dan juga Basrah, menyebutkan bahawa ada 3 wakaf. Wakaf tam itu ada 3. Apa dia? Daripada 4 tadi kan, buang nombor 1. Jadi bismillah akan nyambunglah sampai ad-din. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini 1. Nasta'in yang kedua, yang sama macam tadi, dan Dhalin yang ketiga sama macam tadi ya. Jadi berbezanya pada wakaf ad-din dan juga Bismillahirrahmanirrahim yang pertama tadi. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, boleh sahaja diwakafkan dengan bentuk tersebut.
Kalau orang kata kenapa jadi ada wakaf Kufah, Basrah, Ahli Madinah tadi, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran ni ayatan-ayatan, satu ayat. Tiba-tiba kita kata ada pula wakaf Kufah, wakaf Basrah, wakaf Ahli Madinah tadi. Baik tuan-tuan saudara rahmat Allah sekalian. Ni saya nak beritahu ni, sama-sama kita renung dan kita ambil ini perbincangan ulama dalam masalah ini. Kalau tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan akan berjumpa dengan wakaf jim, kan? Itu jaiz. Ataupun lam alif, ataupun sad lam ya, dipanggil sili ke sala ke wasal aula, sambung lebih utama. Qaf lam ya, qili, iaitu waqaf lebih aula. Begitulah seterusnya. Semua itu, ada tak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita perkara ini? Jawapannya tidak ada. Itu tidak ada. Dia berkait tentang perbahasan ulama melihat ayat ini dan juga bacaan secara bersanadnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Ya, tapi tidak ada hadis bahawa di sini lam ya ni. Di sini pula qaf lam ya ini. Di sini pula jim, tak ada. Itu semua adalah perbincangan para ulama dalam hal ini. Yang akhirnya keluarlah pandangan itu yang ditulis dalam Al-Quran yang ada pada hari ini. Jadi itu dipanggil pandangan para ulama qurra, iaitu ulama yang mahir di dalam masalah Al-Quran. Jadi kita terima dan kita rasa siqah kepada mereka. Akhirnya kita membaca Al-Quran mengikut panduan yang dibuat oleh mereka. Baik. Qal Khazin, yakni ulama tafsir Khazin ini, wahya 7 ayat biittifaq. Surah Fatihah ni ada 7 ayat dengan sepakat para ulama. Wa 27 kalimah, ada 27 kalimah perkataan. Wa 140 harfan, dan ada 140 huruf. Ni ulama dia kira lah. Zaman sekarang ni ada kemudahan untuk mengira kot dengan komputernya apa semua. Tapi zaman ulama dulu mereka memang mengira, dan inilah antara kesan daripada kajian mereka, ikhtiar usaha mereka, kita dapat mengetahui tentang ilmu-ilmu yang berkait dengan masalah seperti ini. Baik. Kemudian bilakah turunnya surah Al-Fatihah? Qala jumhur al-ulama nazalat suratul Fatihati bi Makkah wa lahum adillatu ala dhalika. Jumhur ulama kata turun Mekah. Makkiyah. Makkiyah, satu lagi ada Madaniyah. Surah-surah Makkiyah, ulama ada selisih pandangan sikit di sini. Makkiyah ini adakah turun di Mekah? Madaniyah adakah turun di Madinah? Ada yang kata begitulah pandangan, tapi pandangan terkuatnya ialah Makkiyah ini ialah ma nazala qabla al-hijrah. Yang disebut Makkiyah apa sahaja surah yang turun sebelum hijrah, walaupun di luar Mekah sikit. Bukan di Mekah, luar ada Mekah, tetapi masih dikira Makkiyah sebab dia sebelum hijrah. Madaniyah ini nazala ba'dal hijrah, apa yang turun, ayat yang turun selepas hijrah, sekalipun bukan di Madinah, maksudnya di luar Madinah sikit. Kita perlu ingat tuan-tuan, ada ayat Quran turun di ketika Hajjatul Wada', kan? Hajjatul Wada' tu bukan di Mekah. Musim haji kan buat di Arafah.
di apa ni, Mina, Muzdalifah semua itu. Jadi ada ayat turun di sana. Jadi bila ayat itu turun di sana, nak kira macam mana sedangkan di luar Mekah? Tak? Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kata para ulama, sebelum hijrah Makkiyah, selepas hijrah dikira Madaniyah. Baik. أخرج أبو بكر بن الأنباري في المصاحف عن عبادة قال فاتحة الكتاب نزلت بمكة. Ini pandangan-pandangan ulama lah. Ini Abu Bakar Al-Ambari menyebutkan bahawa surah Fatihah ini turun di Makkah. Begitu juga dalam Imam Al-Wahidi dalam asbab nuzulnya menyebutkan surah Fatihah ini turun di Makkah juga. أخرج أبو نعيم في الدلائل عن رجل من بني سلمة. sama juga dikata qabla al-hijrah, wa kana dzalika qabla al-hijrah. Begitu juga lam takun salatu fil Islam biduni fatihatil kitab. Tidak akan ada salah di dalam Islam, sembahyang tak sah melainkan dengan ada Fatihatul Kitab. Wa minal ma'lum anna as-salata syara'at atau syuri'at fil ayyamil ula minal bi'tsah. Dan telah diketahui bahawa sembahyang itu disyariatkan pada hari yang pertama daripada bi'tsah. Bi'tsah ini iaitu semasa Rasulullah dibangkitkan ataupun ditabalkan menjadi rasul. Wa furida salatul khamsah fi lailatul Isra wal Mi'raj, dan difardukan salawat sembahyang 5 waktu itu pada malam Isra dan Mi'raj. Wa kanat qabla al-hijrah bi 3 sanawat, dan itu berlaku sebelum daripada hijrah sekira-kira 3 tahun. Jadi tuan-tuan, surah Fatihah ni dari sudut kedudukan turunnya di dalam Al-Quran, dia surah kelima. Surah Al-Alaq, kemudian surah Al-Qalam, Al-Muzammil, Muddassir, kemudian surah Al-Fatihah. Jadi surah yang kelima turunnya di dalam susunan tartibus suwar, dalam susunan turun. Tetapi dalam susunan dalam fil mushaf, maka dia yang pertama. Kenapa jadi gitu? Dan ini sudah dipanggil tauqifi, iaitu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Rasulullah suruh sahabat tulis di sini, letak di sini. Itu perintah khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada timbul persoalan. Sebelum daripada peristiwa Isra Mi'raj yang sama-sama kita ketahui pada tahun 10 Bi'tsah, mana selepas Rasulullah menjadi Rasul, 10 tahun kemudian naik ke langit, kemudian terima perintah salat sembahyang. Baik. Sebelum itu adakah Rasulullah sembahyang atau tidak? Tak. Ada ke tidak sembahyang sebelum itu? Baik, tuan-tuan, secara umum ialah jawapan kepada soalan ini secara umum, sunan ataupun salah ini, sunnah sembahyang ini sudah ada pada Rasul-Rasul yang lepas. Rasul selepas sembahyang dah. Cuma datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyempurnakan. Nanti kita panggil mukammil. Mukammil dengan rukunnya, dengan rukuk sujudnya, dengan itu menyempurnakan itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lah sebagai khataman nabiyyin. Bila Rasulullah diangkat menjadi Rasul, sehingga tahun ke-10 sebelum terima sembahyang wajib itu, Rasulullah sembahyang ke tidak? Maka jawapannya sembahyang, tuan-tuan. Cuma kefarduan sembahyang 5 waktu tak ada lagi. Bukti mana Rasulullah sembahyang? Iaitu dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut,
berselubung. Qumil laila, bangunlah malam. Bangunlah malam tu kepada para ulama menyebutkan bangun malam bukan bangun saya saja tu, bangun sembahyang. Illa qalilan, melainkan sedikit. Mana sepanjang malam kecuali sedikit je rehatnya. Nisfahu, panjang mana solat sembahyang? Separuh malam. Awin qusmi, atau kurang sikit. Awin qusmi nuqali aw zid ala, atau tambah lagi. Mana tuan-tuan, kalau dikira solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau separuh malam kita katalah sembahyang malam ada 10 jam. Kalau bagi 2 5 jam. Kan? Bagi 2 5 jam. Kalau kurang sikit kita kata kurang sikit 4 atau 3 jam. Kalau lebih sikit lagi tambah 5 tadi 6 jam 7 jam. Mana sembahyang Nabi ni antara 3 sehingga 7 jam, lebih kurang. Allahumma, tuan-tuan, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana agak-agak. Nah, usaha tak wajib tu. Betul lah tidak wajib, tuan-tuan, tapi itulah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang yang telah diberitakan masuk syurga, dan beliau juga pastinya masuk dalam syurga di akhirat nanti. Atas dunia ni hayatnya dah pergi ke syurga dah. Nah, matinya pula akan masuk dalam syurga, tetapi sembahyang sampai begitu sekali antara 3 hingga 7 jam salahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, dia wajib untuk Rasul. Untuk kita dia sunat. Tapi orang yang sudah diberi jaminan macam tu, maksum, tidak ada dosa, sembahyang begitu sekali, sehingga dalam hadis Sahih Bukhari menyebutkan hatta tawarramat qadamah, sehingga bengkak kakinya. Maka Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah, kenapa kau begini sekali? Tuan-tuan, bengkak kaki ni kerana berdiri lama. Kalau kita berdiri setengah jam cukup lah, tuan-tuan. Apa kita rasa kat betih kita, rasa berat dia, macam darah tu turun kaki je, tak gerak-gerak kan. Itulah dia sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berjam-jam duduk macam tu, apa jadi? Bengkak kaki tu. Kita kata, Allah, kenapa Rasulullah susah sangat? Dia kan sudah diampun dosa. Ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosa sebelum selepas habis dah Allah Subhanahu Wa Taala ampun belaka. Kenapa buat gitu? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, afala akuna 'abdan syakura. Tak bolehkah Aisyah aku nak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Sedangkan Rasulullah tak pernah minta pun, tapi dipilihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi dengan begitu sekali. Bersyukur di atas segala-gala yang Allah beri, meletakkan di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kemuliaan. Ini dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afala akuna 'abdan syakura. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak sembahyang pendek-pendek tu, tuan-tuan, kita ambil kira lah, ini dia Rasul kita, yang bawa suatu agama, yang agama ini akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang manusia pun akan selamat di hadapan Allah melainkan dengan agama ini, iaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Hatta kalau orang tu sangat-sangat baik, tak pernah minum marak, tak pernah mencuri, tak pernah berjudi, tak pernah apa semua, tapi dia tidak Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap tidak akan beri syurga kepada dia. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Siapa-siapa syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan haramkan syurga kepadanya dan dia akan masuk dalam neraka, wal a'yadu billah. Allahumma ta'ala. Jadi makna syaratnya mestilah orang tu beriman. Ada orang mempersoalan ni, tentang kita perhati sekejap kan persoalan ini. Ada orang mempersoalkan, dia kata Allah ini adil. Dia letak situ, Allah itu adil.
Kita setuju. Dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala mesti memasukkan orang baik dalam syurga. Nah, sampai situ kita masih setuju. Allah adil, Allah mesti masukkan orang baik dalam syurga. Setuju? Sekalipun dia tidak Islam. Yang ni kita tak setuju. Ini pemikiran liberal. Ini pemikiran liberal. Kenapa kita kata gitu, tuan-tuan? Kerana pertama sekali, yang memberi syarat masuk syurga itu, Islam ini adalah Allah. Innad dina 'indallahi al-Islam. Allah yang kata gitu. Bukan ustaz, bukan orang lain, bukan ulama, bukan bahkan Nabi SAW tak sebut begitu. Yang mesti masuk syurga ini orang Islam. Kemudian tuan-tuan, kalau ditanyakan, kata kenapa tak boleh masuk syurga? Dia kan Islam. Kenapa tak boleh masuk syurga? Dia baik kan? Orang baik mesti masuk syurga. Kalau gitu Allah tidak adil pula. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita faham. Kaedah atas muka dunia ni sama, tuan-tuan. Allah telah letak satu ketetapan. Rupanya ketetapan tersebut orang guna dah atas muka dunia ni. Apa dia, tuan-tuan? Contohlah, anak kita ambil SPM. Syarat nak dapat CJ SPM ini mesti bahasa Malaysia lulus. Kan? Dan satu lagi tak silap Ustaz sekarang, zaman Ustaz dulu gitulah, iaitu bahasa Malaysia kena lulus. Kalau tak lulus bahasa Malaysia, dapat A semua lain pun tak jadi apa. Tidak ada nilai. Sekarang ni kata tambah sejarah satu lagi. Jadi maksudnya, nak dapat CJ SPM itu, anak kita A belakang lain. Tinggal lagi BM tak lulus. Kita pun pergi komplain dengan Menteri pelajaran. YB. Kita tengok anak saya semua A belakang, satu je tak lulus. Apa Menteri cakap? Menteri dia kata tak boleh pakcik, kena ambil SPM pula lah. Ataupun Julai, dulu ada Julai, sekarang saya tak pastilah. Tapi kena ambil balik. Kenapa? Kerana syarat. Oh, ini tidak adil. Tak boleh kata tidak adil, syarat kita buat begitu. Macam orang nak ambil sijil lah, katakanlah sijil kedoktoran yang apa semua. Dia mengaji, contohlah sekarang ada mengaji kedoktoran di Indonesia. Ngaji di Indonesia. Bila ngaji di Indonesia, tuan-tuan, bila habis di sana, kemudian dia balik, dia pergilah ke universiti mana-mana, contoh Universiti Melaya kah, di USIM kah, dia pergi. Saya nak minta sijil kedoktoran di sini. Agak-agak USIM bagi tak, tuan? USIM Melaya bagi tidak? Tak boleh. Kenapa tak boleh pula? Saya dah ngaji kedoktoran sana kat Indonesia. sijil pun ada dia kata. Saya nak sijil di sini pula. Saya ngaji dah dia kata. Maka orang katanya, awak masuk bila Universiti Melaya? Awak masuk bila USIM sehingga awak layak mendapat sijil daripada universiti ini? Tak? Oh, kata ini tidak adil. Tak, bukan tidak adil, itu undang-undang. Awak dapat sijil di sini dengan syarat awak mesti belajar di sini selama 4 ataupun 5 tahun itu, mesti belajar di universiti ini, didaftarkan di sini. Jadi tuan-tuan, maknanya keadaan muka dunia ni kita telah bersetuju bahawa seorang yang ingin menjadi pelajar atau nak dapat sijil satu tempat mesti belajar kat situ. Universiti mana sekolah Malaysia mesti belajar kat situ. Lepas tu habis tempoh tertentu belajarnya, kemudian barulah boleh dapat sijil. Jadi kita kata adil atau tidak? Adil. Sebab itu undang-undang. Tiba-tiba di akhirat ataupun perkara agama, tuan-tuan, dia nak buat keadaan sendiri. Konon-kononnya dia kata adil. Adil macam mananya, tuan-tuan?
awak kata baik dah semua sekali, apa ni, tak minum arak, tak mencuri, tak tipu orang semua sekali, tetapi tidak Islam. Sedangkan Islam itu adalah syarat. Sebagaimana masuk universiti tadi syarat, maka Islam sebagai syarat. Kalau Islam itu tidak ada ataupun dia tidak menjadi Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menolak kebaikan-kebaikan yang dia buat. Cuma tuan-tuan, untuk kita sama-sama berdakwah kepada orang lain, khususnya orang bukan Islam, kita mengambil jalan yang ringan sedikitlah, iaitu kita katakan kepada mereka, marilah sama-sama kita berbuat baik dan marilah kita mendekati agama yang penuh kebaikan ini, masuk dalam Islam. Insya-Allah Allah akan melihat semua perbuatan kamu dan akan beri kebaikan kepada kamu di akhirat kelak. Dunia kamu dapat kebaikan, di akhirat kamu dapat kebaikan. InsyaAllah itu akan memberi satu kelembutan kepada jiwa mereka, dan insyaAllah mudah-mudahan mereka juga akan mendapat hidayat sebagaimana Allah beri hidayat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah mengekal hidayat kepada kita dan juga kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.